ini pantas. Sentiasa berubah, berevolusi. Saat semua orang berlari, masihkah kita hanya berdiri? Kita kena jadi manusia berani, barulah tercapai misi dan visi. Orang sudah ke bulan, kita masih di taman berangan, terpasung dengan kebimbangan, terikat dengan kesangsian. Oh manusia, harta dan rezeki itu ada. Kenalah bijak berfikir dan berusaha. Kena ada strategi, perancangan pun kena rapi. Jangan sampai ketinggalan sendiri. Saat dunia terus berevolusi, ambillah peluang, majukan diri. Kemudahan terkini pemudah aplikasi. Melabur kini di hujung jari. Tiap bulan duit kau laburkan, otomatis saja usah kau bimbang. Ujung tahun kutip bulanan, awal tahun engkau mudahkan. Tiada masa bukannya alasan. Yang penting ada keinginan. Kalau shopping boleh kau online kan? Takkan melabur untuk masa depan engkau kan? Binalah tabung sebagai sandaran. Gunakan teknologi permudah urusan. Jangan persia semua kemudahan. Akhirnya engkau juga raih keuntungan. Berlari dan terus berlari. Janganlah hanya memahati. Teknologi terkini jangan hindari. Hasilnya nanti engkau yang nikmat. Okay, stand by. Tepi sikit. Tepi lah. Okay. Dek, ni apa fashion kau pakai ni? Ha? Dah macam orang meroyan ni lah tengok ni. Inilah dia fashion online meeting. Orang tengok TV ni. Kau nak meeting pun pergi tempat lain boleh tak? Kan atas tu tak ada line. Sini je yang boleh dapat line ni. Alah, kecoh lah. Semak. Okay. Tolonglah buka pintu tu. Apa? Adik dah pergi. Dah sasah barang adik tu kan? Orang nak online meeting kan? Aduh, semak sini. Kejap. Hello. Hai, korang lamanya tak jumpa. Sihat? Ya, susah nak jumpa kan sekarang. Kak Siti dah tambah lagi seorang kan? Ya. Abang dah cakap kan. Memang barang adik kan? Abang tengok ni. Tadi tak nak ambil. Barang adik semua. Hai, sorry. Bos, ya. Cantik kan? Saya beli online je bos. Semua benda beli online sekarang. Ni meeting apa ni? Beli-beli baju ni? Meeting ke shopping? Okey. Bos, saya dah hantar semua
Sorry. Saya dah hantar semua amendments. Ni dah mula lah ni. Ish. Okey, bos, saya dah hantar semua amendments. Biasalah kan bila kita work from home, dia jadi macam work all the time. Ya Tuhan. Dek, ni sejak bila pula mak dah pandai nak beli barang online ni? Ha? Korang berpakat ke apa ni? Astagfirullah. Kejap. Ya, of course, I agree, bos. Of course. Ish. Dek, ni meeting ke beli kasut ni? Shh. Sorry, bos. Ada gangguan sikit. Sorry. Lagi sekali. Astaghfirullahalazim. Bila nak habis ni? Letak je lah dekat rak kasut tu. Nanti saya ambil. Hei! Kau nak letak mak dekat rak kasut? Bertuah punya budak. Mak. Kejap, Mak. Mak. Aduh, Mak. Asal Mak tak cakap? Geram aku. Tak, orang dah pesan kat Mak. Lain kali kalau nak beli barang ni, biar orang yang beli. Mak tak payah beli. Nak harapkan kau tu keluar pergi beli. Matahari nak terbit. Tuh matahari dah tinggi baru nak mimpi. Ya Allah, korang. Bising-bising apa ni? Kan adik tengok online meeting. Tu adik kau ni. Apa pula fashionnya tu? Tak tahulah, Mak. Entah apa otak dia hari ni. Nampak, dia kata ni fashion apa online meeting. Bawa barang mak ke dapur. Alah, tak ada saiz pula yang ni. Sorry. Oh tak, sorry tadi mak I pula tanya pasal kasut. Sorry, I should mute. Ya, okay, go on. Carry on. Lagi. Mak! Belak. Mak, mana turun tengok barang-barang dah sampai. Kejap. Apa dia kecoh-kecoh ni? Apa dia dah sampai? Sit down. Okey. Hello. Takkanlah dekat sini juga nak bagi-bagi harta. Tempat lain tak ada ke? Tengok Dewi ni. Cantiklah colour dik. Mak nak beli lagi tau. Tapi colour yang lain pula, warna lain. Mak, close your eyes. Okey, aduh. Dia beli gelap. Cantiknya. Terima kasih. Tahu je taste mak tau. Tapi kan mak nak tanya, ni gelang boleh pergi online ke? Mak, apa pula yang tak bolehnya? Kalau ikan bilis sekarang ni pun boleh beli online. Ini setakat gelang macam ni memang bersepah kat dekat online ni, Mak. Ya ke? Ha. Ikan bilis boleh beli online. Kalau mak tahu, tak payahlah pagi tadi mak pergi pasar. Dek. Lah, orang dah berapa kali pesan dah. Mak tak payah beli, biar orang yang beli. Mak yang degil kan? Alah. Cantik ni kan. Cantiknya dia. Okey, muat. Ya, memang cantik. Memang kena dengan kain batik buruk ni. Mak tengoklah, Mak. Dia kerja dia work from home tapi sibuk beli kasut, beli gelang, beli apa segala-gala barang ni apa semua ni. Tak ada kena-mengena pun. Lah, biarlah dia nak beli. Ya. Sekurang-kurangnya dia ada belikan barang untuk mak tahu. Yang kau tu konon nak meniaga. Tapi resepi pun ambil arwah upah kau punya resepi. Lepas tu yang buatnya siapa? Mak seorang yang buat. Mak. Sambal ikan bilis online mak tu sekarang ni ramai yang nak tahu tak? Tapi mak tak payah risaulah. Mak bukan buat seorang. Kita orang ada. Excuse me, hello? Apa pula kita orang pula? Tak ada. Berkira ada ni. Dek, ini kan business family kita. Kita kena tolong. Lagipun orang-orang yang beli ni, dia tolong mak jana pendapatan. Bukan macam adik, membazir. Mana ada orang selalu beli barang online lah? Oh, mana ada sedap mulut dia je, Mak. Dek, hari ni aja 3 barang adik sampai kat rumah ni. Belum malam yang sebelum tu. Belum yang minggu lepas lagi. Berapa banyak pula lagi adik membazir. Tak percaya? Tak apa. Kau tak percaya? Ada handphone kan? Mana? Ni, handphone abang ni. Boleh pakai. Kira. Buka kalkulator. Kira berapa banyak adik dah belanja dalam sebulan. Belanja online ni. Cepat kira. Tunjuk kat abang. Abang nak tengok sekarang. Tak payahlah. Biarlah dia nak berbelanja sikit. Kan ada duit lebih work from home ni. Dah tak payah makan luar. Tak payah nak isi minyak ke bayar tol. Biarlah. Dek, kalau dah tahu ada duit lebih sikit. Kalaulah adik boleh pakai otak ni. Melabur sikit.
Kan bagus. Dalam ASB adik ni, agaknya tinggal berapa je agaknya? Abang, come on lah abang. Sekarang ni kita kalau nak pergi bank, tak tengok news Kena buat appointment tau. Mana boleh main pergi je. Kena beratur panjang. Bukannya kita tak nak melabur Sekarang ni bahaya. Tak boleh pergi, kena tangguh. Dia Mak punya, kan? Dia punya alasan tu, sini sana dia konon mak. Bahayalah konon. Pergi bank bahaya. Yang dia pergi berendek dengan dia punya cik abang dia tu dia tak kira bahaya pula. Itu pergi pasar kan mak kan? Dik, ni zaman sekarang ni semua dekat ujung jari ni. Tahu tak? Apa yang tak boleh dengan online? Kalau setakat ikan bilis kita boleh beli online. Beli belacan boleh beli online. Takkanlah setakat ASB ni tak boleh nak online? Ya ke? Iya. Boleh online? Boleh. Tak tahu pula mak. Mak ingatkan kalau nak melabur kat ASB ni nak kena pergi pejabat pos tu kan, kena beratur panjang. Yalah macam tadi mak pergi pasar. Mak nampak ramai orang dekat bank CIMB tu beratur panjang. Tak jadi mak nak keluar duit. Nak masuk duit. Boleh mak. Ini zaman sekarang ni apa yang tak boleh dengan online? Kahwin pun orang pakai online tau. Orang sendiri dah melabur ni dah lama tau. Dari tahun lepas lagi orang dah mula dah. Ya ke? Patutlah. Itulah mak tak pernah pun tengok apa ni Idris keluar. Ingatkan dah habis duit dah. Dah berbelanja. Tak mak, orang tak ada buat salah benda-benda macam tu mak. Orang tak buat. Orang tak pandai nak belanja-belanja online, nak bazir-bazir macam yang adik buat ni. Tapi kalau bab-bab benda kebaikan ni pasal melabur ni, mak boleh tanya ni dengan Profesor Idris. Tak boleh dipuji langsung. Kan? Yelah nanti adik buka lah akaun tu. Tapi macam mana nak melabur online ASB tu bang? Alah, senang je dik. Cara dia www.myasnb.com.my. Clear? Okey, www.ms. Lagi sekali pelan-pelan. www.myasnb.com.my. Okey. Pelaburan online dia serendah RM100 je dan dia percuma. Percuma je? Ya. Senanglah. Tak payahlah korang book Grab nak hantar mak ke pekan. Ya ke percuma bang? Bukan selalu kalau online transaction dia ada charge macam RM1 tu. Yang kena charge tu kalau adik melabur ASB guna online banking. Tapi dengan MyASNB ni, yang itu percuma je. Benda baik memanglah kena charge sikit. Okey lah tu. Yang adik tu pergi shopping sini sana online tu okey je apa tengok. Lepas ni kan, bila korang bagi duit je dekat mak, mak pun terus masukkan dalam bank mak. Lepas tu mak boleh melabur melalui apa tadi? Melalui ni MyASNB mak. Melalui MyASNB. Lepas tu itu kalau nak masuk duit. Betul. Tapi kalau nak keluar duit, kena pergi bank jugalah. Tak payah mak. Setakat mak nak keluarkan bawah 1,000 kan, 1,000 ke bawah tu, tak payah. Mak duduk rumah, mak online aja. Lepas tu nanti duit tu akan masuk kat dalam akaun rimau mak, dah ada dalam tu, mak dah boleh shopping online macam biasa dah, macam adik buat ni. Mak dia melabur. Alah, melabur kat ASB tu bukan nak shopping-shopping tau. Itu untuk kecemasan. No shopping-shopping. Orang cakap ni bukan pasal mak tau. Yang orang cakap ni. Ini dia ni kalau sehari tak shopping online, dia kena demam kora mak. Mak macam tak tahu. Eloklah dikurangkan sikit belanja tu. Kurangnya kan tiap-tiap bulan simpan duit sikit. Pasal apa? Sekarang kan dah senang dah nak melabur melalui online aja dekat melabur kat ASB tu. Bagi lagi mak, bagi lagi. Mak ni kan teringat zaman dulu tau. Dulu-dulu susah tau kita orang ni nak melabur dekat ASB. Kena naik bas 2 jam. Lepas tu bila turun daripada bas kena jalan kaki lagi nak pergi ke pejabat ASB tu. Lepas tu tapi itulah kenang dulu-dulu. Nasib baiklah pegawai-pegawai ASB tu kan kat dalam tu semua baik-baik.
Ya. Dia layan mak baik sungguh. Walaupun mak nak melabur 100 je pun. Tapi itulah dianya kan. Teringat kan. Mak ni suka kumpul duit dalam tabung bulu. Arwah hatuk kau orang buat. Penuh je. Ya Allah. Seronoknya penuh je. Ambil tabung tu. Terus naik bas. Terus pergi pejabat ASB melabur. Macam tu sekali mak. Macam tu lah dia. Dengar tu dik. Dulu-dulu bukan macam sekarang tau. Nak melabur ni bukan senang. Sanggup dia orang bersusah-susah ni. Mak, orang memang kagum lah cara mak ni. Mak sanggup dia susah payah semua tu. Mak, kalau orang jangan beratus-ratus mak. Duit RM1 pun belum tentu ada lagi mak. Yelah. Tapi kan, ni. Idris, dengar sini. Nak belagak lah sikit mak kan. Kita melabur ni kena ada disiplin. Sebenarnya kan, dia gini tau. Bila kita dapat duit je, ini kita ketepikan, kita terus melabur. Yang lebih tu baru beli shopping online. Adik dengar tak? Melabur dulu baru berbelanja. Aduh, bukannya tak nak melabur, Mak. Abang, masalah ni kadang-kadang macam ada bisikan-bisikan hasutan-hasutan manja kat telinga ni, tau. Lepas tu bila berbelanja kan dia boleh hilangkan stres. Macam tu. Ya, Dik. Kalau adik nak tahu, kalau adik gunakan MyASNB tu, adik boleh tetapkan pelaburan tiap-tiap bulan tu tak secara automatik. Oh, lepas tu dia terus masuk USB? Ya, adik boleh gunakan auto labur. Kalau dengan auto labur ni, adik boleh tetapkan contohnya macam RM30 sebulan, kan? Tiap-tiap bulan adik dah ada pelaburan lah. Maksudnya kan? Maksudnya tiap-tiap bulan dia akan yalah dia potong daripada jumlah yang kita dah tetapkan tu. Betul. Terus masuk ke akaun ASB. Senangnya. Senang dan percuma. Itulah kalau mak tahulah kan dulu-dulu. Yelah, dulu-dulu susah. Sebab apa kadang-kadang bila mabuk kita lupalah, kita tak sempatlah. Mak ni kalaulah boleh macam tu kan, dah jadi jutawan tau mak korang. Millionaire aku. Melepaslah kita semua jadi anak millionaire. Wow. Kejap. Ni hashtag OOTD ni nak ke mana ni? Hari ni ada appointment tau, jangan sibuk. Cantik. Kalau macam tu, ni ada parcel sambal ikan bilis ni, boleh tak tolong hantarkan sekali, postkan supaya jimat kos transportation abang. Wow! Amazing! ni, dua-dua gadis jelita dalam rumah ni nak keluar ni nak ke mana? Tak nak ajak kita sekali ke? Kita orang nak pergi bank. Kalau nak buka akaun MyASNB, kena register nombor telefon. Abang lupa nak cakap lah tu. Oh iyalah, betul lah lama. Maklumlah ahli perniagaan yang sibuk macam orang ni mak. Memang tak ada masa mak nak fikir benda-benda kecil macam ni. Okey dah. Kita orang dah buat appointment dah. So kena gerak sebab mak daripada tadi dah popek. So cepat. Ya, kalau tak bising tak gerak kan. Dah, jom. Cepat. Okey mak, anything for you. Let's go. ASNB. Here we go. Selamat menjadi pelabur Alhamdulillah. Dengar juga kau dengar juga nasihat abang kau yang bijak bistari ni. Harap lepas ni istiqomah. Tak melawan lagi. Macam susah je lah pula ni. Jinjak. Mak, apa yang mak buat ni dari tadi mak? Tak habis-habis dah dengar ni. Tak ada, rupanya dah boleh guna MyASNB apps. Itulah apps yang dekat telefon ni, tapi macam mana tak faham lah mak. Tahu tak? Kalau nak pakai MyASNB memang kena pakai app. Kata advance. Tolong sikit. Sedap mulut cakap abang tak tahu Dik, abang saja je abang buat tak tahu sebab abang nak adik berusaha sendiri. Usaha tangga kejayaan. Ya. Habis ni semua ni patutnya nama mak yang jadi pemilik sambal bilis ni. Abang tu rider tau. Dah, jangan nak bergaduh-gaduh. Sikit punya hal nak bergaduh. Ni adik, tolonglah mak ni macam mana nak guna ni. Mak tak pandai tahu macam mana nak masuk. Okey. Nak tekan apa? Ni. Oh, tekan tu. Mak tekan ni. Ni. Oh. Okey, sekarang mak nak masuk berapa? 500 je. Wow. 100 tau.
Banyaknya mak. Sekan adik. Tak ada. Tu semua tu duit hasil jualan sambal bilis yang abang kau bagi. Nak masuk kat bank buat apa? Bukan ada untung pun. Dengar tak? Dengar apa mak cakap tadi? Duit tu abang yang bagi RM500 tau. Adik pernah ke bagi mak banyak tu? Pernah? Ha? Pernah? Mak. Mula nak bergaduh balik lah tu. Tahu tak duit tu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga. Ialah untuk kecemasan. Manalah tahu nak besarkan perniagaan ke, apa nak guna ke. Tak payahlah pinjam sana sini. Ya, betul-betul. Adik pun sekarang dah ada My ASMB app. Jadi setiap bulan adik akan masukkan RM30. RM30 je mak. RM30 dah pecer. Hey! Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan mak kan? RM30 nak jadi bukit. Jadi busur pun tak boleh mak. Janganlah gelakkan dia. Akan bergaduh kan. Assalamualaikum, jumpa lagi di Sembang-Sembang ASMB bersama saya Aimi Aziz, di mana kita hendak bincangkan isu-isu tentang pelaburan dan bagaimana mengurus kewangan, perbelanjaan harian dan segala-galanya mengenai wang ringgit. Jadi untuk hari ini kita bawakan topik istimewa untuk kaum ibu di luar sana, isteri akaunten rumah tangga. Bagaimana urus kewangan untuk keluarga bahagia. Mari kita tanyakan tetamu jemputan kita hari ini, Puan Farizan Kamaluddin, pengurus kanan dari Jabatan Pengurusan Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Assalamualaikum Farizan. Waalaikumsalam Apa Aimi. khabar? Terima kasih kerana sudi menjemput KWSP untuk sesi ini. Terima kasih sudi bersama kita. Hari ini topik istimewa untuk kaum ibu, Farizan. Kita berdua jugalah ni. Sama ada bekerjaya atau menjaga hal-hal rumah tangga. Seorang isteri tu berperanan menjadi accountant, kan, mengurus kewangan keluarga. Macam mana pandangan Farizan peranan kita ni untuk menjadi accountant rumah tangga? Memang sudah menjadi kelaziman ya. Lelaki memang duduk di luar, dia mencari kerja di luar, dan wanita memang kelazimannya duduk menguruskan rumah tangga ya. Sebab tu wanita ni memang Ya, Kelebihan dia ialah dia memang cukup pandai buat multitasking. Ya, memperbagaikan Segala. kerja kan, dia cukup Segala pandai, dia boleh capai. 2 3 4 kerja pada masa yang sama. Dan kelebihan kedua, wanita adalah sangat teliti orangnya. Terutama bab duit. Dia memang cukup teliti ya. Jadi saya rasa dua ciri utama atau kelebihan utama wanita tersebut memang dah melayakkan dia menjadi accountant pun. Secara semula Ya, jadi? secara semula jadi. Ya, memang dia dah melayakkan dia menjadi accountant, dan tambahan pula dalam urusan keluarga, setiap hari dia yang menguruskan perbelanjaan harian, dia menguruskan semua aktiviti harian, memastikan ahli keluarga dia cukup makan, cukup minum, tak sakit, ya, boleh keluar belajar, boleh pergi bekerja dengan selamat. So memang accountant tu memang dah sesuai sangatlah. Memang itulah peranan wanita dalam rumah tangga. Tapi Farizan, tak semua kita ni, kaum ibu ni, yang mempunyai ilmu macam mana nak menguruskan kewangan. Tak semualah accountant. Ada kawan-kawan yang accountant tu alhamdulillah. Kalau macam saya kan Farizan, buku kecil tu, buku 35 tulis. Anak-anak pun macam ketawa je. Tengoklah tu apa dia tulis tu belanja. Bila beli je tulis. Cukup ke ilmu macam tu? Tu bukan ilmu pun. Jadi macam mana kita nak Tabiat menjadi accountant tu kalau tak cukup ilmu? Kalau kita tak ada ilmu lah ya. Tapi kita dah ada dua sikap tadi ya, dua sifat tadi. Kita tak berapa ada ilmu sangat. Tapi kita perlu tahu ya, basic dia, asas dia, kita perlu tahu berapa banyak perbelanjaan, pendapatan yang ada yang boleh dibelanjakan setiap bulan. Okey, Ya. baik. Kedua, kita perlu tahu apa-apa pun perbelanjaan kita buat, kita mesti berbelanja mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak. Iaitu memang
asas. Kita kena tahu benda tu. Keperluan dulu. Keperluan dulu, bukan Okey. mengikut kehendak. Dan yang ketiga, rekodkan. Buat bajet, rekodkan berapa pendapatan, rekodkanlah, rajinkanlah tangan, gunalah, tak kisahlah buku 35 Bolehlah, ke, buku apa ke. luluslah saya ni Lulus. dengan buku Catat 35 saya. aja apa yang beli hari ni, apa perbelanjaan kita hari ni. Bila kita buat benda tu berulang kali setiap bulan, lama-lama kita akan nampak trend. Kita akan nampak pola perbelanjaan kita. Jadi, Untuk keperluan asas kita berapa, untuk anak-anak kita berapa. So, itu yang kalau tak ada ilmu sangatlah ya. Itu dah buatkan benda tu sebagai amalan dan boleh melayakkan kita menjadi accountant lah tu. Boleh ya. Jadi okey, kita ringkaskan kat sini, mula-mula kita senaraikan dulu duit masuk ya. Kena Faizan, tahu berapa duit yang boleh dibelanjakan. Apa yang kita nak belanjakan tu. Jadi lepas tu kita peruntukkan mengikut kategori tadilah. Tadi Apa kita tengok keperluan, ya? itu basic sangat kan. Tapi kalau Mana dah tu? kalau upkan sikit, lebihkan sikit, kita adakan sedikit pengetahuan umum juga berasaskan pada rule of thumb, panduan umum. Okey. Ya, bila kita ada pendapatan yang boleh dibelanjakan setiap bulan tu, kita ada pakai panduan umum, tak tahu sangat ni, selalunya panduan umum dia 45% daripada 45%. pendapatan yang boleh diguna tu, Okey. 45% diperuntukkan untuk perbelanjaan keperluan. Baik, okey. 45% keperluan. Keperluan. Okey. 35% kita peruntukkan untuk komitmen. 35% komitmen. Komitmen. Maksudnya tiap-tiap bulan kita kena ada pinjaman, hutang, Insurans. bayaran utility, insurans, semua tu komitmen ni kita kena bayar kan. Okey. 20% lagi tu, 20% lagi tu kita gunakan untuk simpanan atau pelaburan. Oh, mesti ada 20%. Ada. Tak kisah macam mana. 35, 20. 20. Okey. Tapi mengikut benda tu rule of thumb je. Jadi dia boleh berubah mengikut keadaan, mengikut saiz keluarga. Jadi ada orang dia kena allocate untuk keperluan mungkin 50%, mungkin komitmen 30%. Kan dia boleh berubahlah, persentage tu boleh berubah. Tapi ada. Mesti ada, Setiap eh? bulan ada buat peruntukan macam tu. Jadi peruntukan yang 20% untuk melabur tu Farizan. Ya. Untuk seseparuh daripada kita rasa macam duit tu cukup-cukup je bulan-bulan ni. Cukup untuk keperluan, nak bayar segala hutang apa. Ya. Mana ada 20% yang nak melabur tu. Lepas tu sebab rasa penat bekerja ataupun kita menguruskan hal rumah tangga. Kalau ada pun 20% tu tak boleh ke Farizan? Kita nak belanja ke anak-anak, makan sedap sikit ke, belikan apa-apa ke, permainan atau keperluan. Ataupun nak bercuti. Okey. Jadi 20% tu tak boleh. Tak Ya. boleh apa orang nak kata nak Tak nak sampai. langsung lah tak boleh Sampai. ke? Perlu ke nak labur? Dia sebenarnya cara ataupun tips ya untuk tingkatkan pelaburan atau simpanan. Dia ada dua cara je. Okey. Satu cara you kurangkan perbelanjaan. Kurangkan perbelanjaan. Ataupun yang kedua, you tingkatkan pendapatan. Dia dua cara. Okey. Kurangkan perbelanjaan, tingkatkan pendapatan, baru you ada lebihan untuk melabur tadi. Baik. Tapi yang mana mudah? Kurangkan perbelanjaan dengan tingkatkan pendapatan. Mana lebih mudah? Saya rasa kurangkan Perbelanjaan lebih mudah ya. sebab perbelanjaan di bawah kawalan kita. Betul. Pendapatan payah sebab you nak cari pendapatan, belum orang nak ambil bekerja pun. Maknanya yang itu kena carilah pula. Ya, you kena cari. Susah. Buat Susah. bisnes Betul. ke apa, secara kecil-kecilan. You buat nasi lemak, orang lain sedap, you punya tak sedap. Allah. Kena hujan, tak Kena kat laku. muka saya. Jadi kan perbelanjaan kurang. Jadi untuk ada alokasi untuk pelaburan, kita kena tengok balik cara kita berbelanja untuk keperluan tu. So macam tadilah, kita kena pasti apa perbelanjaan utama kita ikut keperluan. Jadi itulah tadi macam mana nak minta Farizan lah bagi panduan kat kita. Macam mana nak membina kewangan yang mantap ni, yang kukuh. Kurangkan perbelanjaan, Farizan dah kata. Nak cari pendapatan sampingan ke macam mana. Tapi yang pelaburan tu kan, apa lagi cara lain yang mungkin kita boleh jadi accountant yang lebih mantap untuk keluarga kita, Farizan? Yang penting saya rasa kita ada tetapkan matlamat. Okey. Ya. Hala Tadi tuju, saya tak sebut wawasan. tadi ya. Kita perlu ada matlamat sebenarnya dalam kita mengendali urusan kewangan keluarga, kita kena ada matlamat. Kita kena pasti matlamat jangka pendek kita apa, matlamat segera kita apa, matlamat jangka sederhana, matlamat jangka panjang kita. Katalah kita ada keutamaan anak-anak kita nak belajar. So kita kena tengok
peruntukan untuk pelaburan atau simpanan kita tu. Kita nak dia memenuhi matlamat tadi, pendidikan. So kita kena pergilah ambil tindakan ke arah tersebut. Kalau macam tu, Farizan, untuk sebagai panduan ringkas untuk rakan-rakan, kaum ibu di luar sana, apa nasihat yang boleh Farizan kongsikan yang senang kita nak ingat ni, Farizan? Silakan. Ya. Pesanan dia mudah je. Yang pertama ilmu. Kena ada ilmu dalam mengurus keuangan. Yang kedua, berbelanja mengikut kemampuan. Ya, jangan itu berbelanja melebihi kemampuan atau pendapatan kita. Yang ketiga, buat bajet. Rekodkan perbelanjaan, rekodkan pendapatan kita secara berdisiplin. Yang keempat, ada dana kecemasan. Sebab selaku wanita ya, macam-macam boleh berlaku, kita perlu ada dana kecemasan. Dan yang terakhir sekali, didik anak-anak kita mengenai asas merancang keuangan dari awal. Supaya keluarga kita harmoni, keluarga kita bahagia. Betul. Itu tadi panduan macam mana kita nak jadi accountant rumah tangga yang mantap, yang membawa keluarga bahagia, ya Farizan? Ya, betul. Terima kasih sudi bersama kita di Sembang-Sembang ASMB, dan juga kepada anda semua dah tahu dah macam mana nak jadi accountant yang mantap untuk keluarga, ya, insya-Allah. Teruskan menonton Sembang-Sembang ASMB seterusnya dengan macam-macam lagi topik menarik. Macam mana kita nak mengurus kewangan dan macam mana mungkin nak meningkatkan pelaburan kita. Jangan lupa pelaburan di ASB tu kena konsisten. Tiap-tiap bulan masuklah sikit-sikit, lepas tu jangan cuit. Baru boleh mantap. Okey? Kita jumpa lagi di episod seterusnya Sembang-Sembang ASMB. Bukan sembang, sebarang sembang. Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang. InsyaAllah. Janji jumpa lagi tau. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jangan biarkan dirimu diperdaya dengan berbagai skill cepat kaya. Setia dan yakinku bersama ASMB. Jangan biarkan berbagai skill cepat kaya. Setia dan yakinku bersama ASMB. Setia dan yakinku bersama